billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. IPK 502, etika dalam perniagaan Islam. InsyaAllah hari ini kita nak pergi dengan lebih dekat mengenai kesan etika dalam muamalat. Jejak sahabat, dalam episod kali ini kita akan pergi berkenalan dengan beberapa orang tokoh, yang mana tokoh-tokoh ini kita akan ambil pengajaran dan serap nilai-nilai murni yang ada di dalam tokoh tersebut. Antara tokoh yang akan kita bincangkan hari ini ialah Umair bin Wahab Al-Jumahi, Abu Darda dan juga Salman Al-Farisi. Nilai-nilai murni ataupun etika yang kita dapat daripada kajian kita mengenai tokoh-tokoh ini akan kita bawa dalam kehidupan masyarakat hari ini, iaitu masyarakat moden hari ini yang kurang nilai-nilai Islam dalam perniagaan seperti zaman dahulu. Banyak pengajaran yang boleh kita belajar daripada tokoh-tokoh ini. Antaranya, tokoh-tokoh yang diambil ini merupakan tokoh-tokoh yang besar pada zaman dahulu. Contohnya macam Abu Darda, seorang hartawan yang zuhud, dan banyak lagi yang kita boleh belajar. Jangan lupa untuk tengok sampai habis. InsyaAllah semoga bermanfaat. Soalan yang boleh kita rungkai untuk video pada kali ini ialah yang pertama, apakah kesan terhadap masyarakat berikutan pengamalan etika dalam bermuamalah? Persoalan ini timbul untuk merungkai kesan terhadap etika yang diamalkan dalam urusan muamalat Islam. Adakah ianya berhasil atau sekadar bualan mulut masyarakat yang memandang sepi tentang etika yang diamalkan ini? Impak yang jelas perlu dinilai dari segi keberkesanan pengamalan etika dalam muamalat Islam. Yang kedua pula, adakah etika dalam muamalat Islam diterima secara menyeluruh dalam pengamalan budaya masyarakat setempat? Persoalan ini timbul mengenai penerimaan sesebuah masyarakat dan norma yang dibawa ke dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana atas dasar apa penerimaan masyarakat terhadap pengamalan etika dalam muamalat Islam, atau hanya sekadar taklid yang membuta-tuli berikutan kepada suasana persekitaran. Terakhir sekali, adakah etika dalam muamalat dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat kesan daripada pengamalannya? Persoalan yang timbul, adakah pengamalan etika dalam muamalat Islam dapat membantu pencapaian kepesatan ekonomi negara, dan adakah nasib masyarakat dapat dibela serta dibantu kesan daripada pengamalan etika dalam muamalat Islam? Objektif kajian dalam kajian kesan etika dalam muamalat Islam adalah untuk bertujuan untuk mengenal pasti dan mengukur sejauh mana pencapaian dalam objektif makasih syariah. Adakah ianya merangkumi kelima-lima aspek tersebut, iaitu menjaga nyawa, agama, maruah, kewarasan akal dan menjaga harta. Islam meletakkan keutamaan kepada pencapaian makasih syariah itu sendiri. Apabila nilai-nilai Islam dan konsep ini diterjemahkan dalam pengamalan budaya di dalam masyarakat, ia dapat membentuk sebuah nilai murni dalam bermuamalat mengikut cara Islam itu sendiri. Seterusnya adalah untuk mengukur cara pelaksanaan moral, etika dan akhlak dalam muamalat Islam, yang mana Islam telah menyediakan panduan terhadap umatnya melalui kitab suci Al-Quran, di samping menjadi sunnah para nabi dan para rasul terdahulu. Aktiviti perniagaan khususnya telah sebati dalam hidup para nabi dan para sahabat. Agama Islam menuntut umatnya untuk menjalankan perniagaan secara amanah, jujur dan ikhlas. Akhir sekali adalah untuk mempelajari dan meneladani contoh yang dibawa oleh para nabi dan para sahabat, khususnya yang telah melakar sejarah dalam arena perniagaan. Sejarah telah melakar kegemilangan era perniagaan para sahabat sehingga dihormati dan disegani masyarakat. Ibrah dan pengajaran daripada sejarah perlu ditelusuri untuk mengambil input penting dalam muamalat Islam. Madinah Al-Munawwarah ataupun nama asalnya adalah Yathrib, merupakan sebuah kota yang terdapat di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Di kota inilah saksi Abu Darda dibesarkan dan tinggal di tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jejak sahabat, hari ini kita dalam episod di kota Madinah untuk berkenalan dengan seorang sahabat Nabi yang diberi nama Abu Darda. Seorang sahabat Nabi yang hartawan
tetapi seorang yang zuhud. Jom ikuti episod kali ini. Abu Darda, nama sebenar beliau ialah Uwaimir bin Malik bin Qais. Jadi di kota Madinah, Uwaimir ni nama gelaran dia ialah Abu Darda. Dia famous dengan nama Abu Darda lah. Jadi bila pada zaman dahulu bila dikatakan nak cari rumah Uwaimir, semua orang tak tahu kat mana rumah Uwaimir. Tapi bila disebutkan nama Abu Darda, kita tahu siapa Abu Darda tu, kat mana rumah dia. Jadi sebenarnya Abu Darda tu ialah nama kepada anak perempuan beliau. Dan isteri beliau juga dipanggil Ummu Darda. Abu Darda ni ialah seorang sahabat Nabi yang hebat. Beliau juga digelar sebagai Hakimul Ummah, yang mana membawa erti bijaksana. Beliau juga adalah sahabat Nabi yang antara sahabat Nabi yang lambat masuk Islam. Orang Ansar yang lambat masuk Islam. Jadi di kota Madinah beliau juga digelar Abu Darda Al-Ansari. Ansar tu ialah gabungan daripada Aus dan Khazraj. Kisah pengislaman Abu Darda apabila ada dua orang sahabat Nabi datang ke rumah Abu Darda. Dua orang sahabat Nabi tu ialah Abdullah bin Rawaha dan juga Muhammad bin Maslamah. Jadi dua orang sahabat Nabi ni datang ke rumah Abu Darda sebab nak ajak beliau masuk Islam. Apabila dia datang ke rumah Abu Darda, apa yang dia buat? Dia mempecahkan semua bahala yang Abu Darda ada. Abu Darda ni adalah seorang saudagar ataupun hartawan yang sangat kaya. Tapi dalam rumah dia ada satu bilik khas untuk dia sembah berhala. Dia dan isteri dia sembah. Dia macam kalau orang Melayu tu dia buat surau lah dalam rumah dia. Jadi dua orang sahabat Nabi ni pun dia pecahkan bahala-bahala tu. Dan bila Abu Darda masuk ke bilik tu, Abu Darda tak marah. Tak marah sahabat Nabi tu, tapi dia pegang serpihan-serpihan kaca tu, dia cakap dengan diri dia. Dia bermonolog dalam diri dia. Dia cakap, wahai bahala, hari-hari aku sembah kau, hari-hari aku muliakan kau, hari-hari aku agungkan kau, kerana aku menganggap kau Tuhan. Tapi kenapa kau tak mampu nak defend diri kau sendiri? Kenapa kau tak mampu nak lindungi diri kau sendiri? Sedangkan kami ni menyembah kau untuk melindungi kami. Jadi kat situ terdetiklah dekat Abu Darda ni sinar Islam. Dan dia berfikir. Jadi Abu Darda ni pun datang ke rumah Nabi. Masa tu dekat sebelah Nabi ni ada dua orang sahabat Nabi yang pecahkan bahala tu. Jadi dua orang sahabat Nabi ni pun cakap, wahai Rasulullah, Abu Darda datang nak balas dendam. Lepas tu Abu Darda bila datang kepada Nabi, dia datang, ya Rasulullah, aslimi. Abu Darda kata kat Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, Islamkanlah aku. Itulah kisah pengislaman Abu Darda. Jadi lepas Abu Darda ni masuk Islam, beliau ni seperti yang kita tahu seorang hartawan dan saudagar yang sangat kaya. Tapi bila lepas dia masuk Islam je, segala kekayaan tu yang ada kat diri dia hilang. Rasa kecintaan dekat kekayaan tu hilang. Maksudnya harta tu tak ada apa-apa bagi dia. Seterusnya kita nak masuk dalam kesan etika dalam muamalat. Daripada kajian kita mengenai Abu Darda, dapat kita simpulkan yang pertama, kecintaan kepada dunia. Tidak berpaksikan kecintaan kepada dunia. Abu Darda ni seorang yang sangat zuhud. Selepas pengislaman beliau, beliau sangat zuhud. Kita dapat bezakan, beliau berjaya mengadun rapi antara dunia dan juga akhirat. Yang mana beliau sentiasa melebihkan akhirat. Walaupun beliau seorang ahli perniagaan yang sangat kaya, tapi beliau tidak pernah mengabaikan hubungan antara manusia, hubungan antara alam sekitar, dan yang paling penting, hubungan antara dia dan juga Allah. Yang kedua, kesan etika yang kita dapat daripada sini adalah merendah diri. Abu Darda sering mengajar kita sifat merendah diri itu sendiri. Pernah suatu ketika Abu Darda berkata kepada sahabat, yang mana tidaklah suatu harta itu sebelum kamu sudah ada yang memilikinya. Jadi tidak perlu kita merasa terlalu mengejar harta itu, kerana harta itu akhirnya akan menjadi milik orang lain juga. Apa yang Abu Darda tekankan dalam situasi ini adalah walaupun kita ini siapa, walaupun kita ini seorang saudagar yang kaya, walaupun kita ni seorang saudagar ataupun hartawan yang sangat banyak duit, tapi kita kena ingat balik, duit yang kita miliki itu adalah milik siapa?
Jadi walaupun Abu Darda sangat kaya, beliau sentiasa mengutamakan untuk orang-orang yang sangat memerlukan. Abu Darda juga sering mengingatkan sahabat-sahabat tentang kepentingan ukhrawi berbanding dengan duniawi. Beliau juga sering menangis di malam hari kerana mengenangkan nasib orang-orang yang terlalu cinta akan dunia, terlalu cinta akan harta. Itulah dia sifat rendah diri dan juga zuhud dalam Abu Darda. Yang ketiga, Abu Darda adalah seorang ahli hikmah yang budiman. Seperti mana yang kita ketahui, sifat Abu Darda seorang yang sangat zuhud, rendah diri. Jadi penduduk di kota Madinah itu sendiri sangat mengagumi peribadi Abu Darda, yang mana semua sangat mengetahui bahawa kecintaan terhadap dunia, harta tidak mampu dibeli. Jiwa Abu Darda tidak dibeli dengan harta. Abu Darda juga sering bangun di malam hari untuk tunduk dan sujud kepada penciptanya, kerana dia merupakan seorang hamba yang sangat menghargai setiap penciptaan Tuhan kepada dia. Berdasarkan hasil kajian daripada tokoh Abu Darda, terdapat banyak pengajaran yang dapat kita ambil dan serap di dalam kebudayaan masyarakat hari ini. Antara elemen-elemen yang sangat berkait rapat dengan tajuk kajian kita iaitu kesan etika dalam bermuamalat. Antaranya yang pertama ialah jangan berhutang untuk bermewah-mewah. Jadi apa yang dapat kita simpulkan daripada poin yang pertama ini adalah masyarakat hari ini sanggup membazirkan duit, mengejar sesuatu yang tidak pasti di hujungnya dengan berhutang. Kemewahan yang ada pada hari ini dengan hasil daripada pinjaman sebenarnya tidak akan menjamin kebahagiaan seseorang. Masyarakat hari ini dimomok-momokkan dengan ingin menonjolkan kemewahan di media sosial. Jadi perkara ini sangatlah tidak bagus dan jauh sekali jika dibandingkan dengan zaman dahulu, yang mana kekayaan harta itu hanyalah sesuatu persinggahan ataupun transit daripada dunia untuk ke akhirat. Kekayaan ini adalah ibarat seperti sebuah platform untuk kita sampai ke hujung, iaitu akhirat. Hari ini di dalam dunia serba moden, kita dapat lihat semua orang begitu pantas berlari mengejar kekayaan yang tidak pasti di hujungnya, sedangkan Allah menuntut kita untuk sentiasa bersederhana. Berhutang untuk bermewah-mewah adalah sangat tidak digalakkan di dalam Islam. Yang kedua, mengejar pangkat dan kedudukan dalam syarikat ataupun apa-apa organisasi. Seperti hari ini, masyarakat moden hari ini menganggap harta, wang dan pangkat itu adalah tujuan utama di dalam hidup. Sedangkan Abu Darda sendiri menunjukkan sifat kerendahan hati beliau walaupun beliau memiliki kekayaan yang sangat luas. Seperti yang kita tahu, masyarakat Madinah tidak ada yang tidak tahu kebun-kebun kurma yang terdapat di kota Madinah itu adalah milik Abu Darda. Walau sekaya mana pun Abu Darda, tapi di dalam hati beliau tidak pernah terdetik pun untuk berasa megah ataupun berasa dunia ini milik beliau, kerana beliau sedar dan beliau faham tujuan utama hidup ni adalah untuk mengejar nikmat akhirat dan juga untuk mencapai redha ilahi. Itulah dia Abu Darda yang mengajar kita banyak pengajaran, khususnya dalam poin mengejar pangkat dan juga kedudukan. Seterusnya, apa yang kita dapat pelajari daripada Abu Darda adalah jujur dalam melakukan transaksi. Hari ini penipuan ataupun riba di dalam perniagaan adalah perkara yang sangat biasa, perkara yang sangat normal di dalam bidang perniagaan. Sedangkan Abu Darda sendiri sangat menekankan amanah dan juga jujur di dalam perniagaan. Jadi tidak heranlah macam mana Abu Darda ini sangat kaya dan juga dihormati ramai kerana sifat kejujuran beliau. Beliau sangat menjaga amanah dan jujur di dalam transaksi dan dalam melakukan perniagaan itu sendiri. Oleh sebab itulah beliau sangat dihormati dan terkenal dengan kejujuran beliau. Tidak ada satu penindasan pun yang berlaku di dalam transaksi jika dilakukan dengan Abu Darda dibandingkan dengan
peniaga-peniaga dan soragai-soragai lain pada zaman dahulu. Terdapat beberapa aspek larangan di dalam melakukan perniagaan, antaranya adalah riba ataupun menindas orang lain. Jadi Abu Darda sering menekankan kepentingan untuk menjaga hak-hak pengguna ataupun hak-hak pembeli yang berurusan dengan benda. Jadi jelaslah apa yang dapat kita pelajari hari ini adalah perniagaan hari ini memang tidak lari daripada penipuan dan juga penindasan. Namun itu bukanlah tiket untuk kita terus melakukan kesalahan. Sebagai umat Islam, kita kena sedar dan bijak untuk membezakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk, khususnya di dalam perniagaan. Dan inilah apa yang kita dapat daripada hasil kajian kesan etika di dalam muamalat. InsyaAllah, semoga bermanfaat. Perjalanan diteruskan ke kota Mekah. Umair bin Wahab al-Jumahi berasal dari kota Mekah. Pada peringkat awalnya, beliau merupakan musuh Islam yang ketat. Beliau juga mempunyai gelaran sebagai syaitan Quraisy sebelum memeluk Islam. Kedua-duanya berasal dari kota Mekah. Ketika perang Badar, beliau bersama anaknya iaitu Wahab menentang tentera Muslimin. Namun, ketika akhir perang Badar tersebut, beliau pulang dengan sendirinya tanpa ditemani oleh anaknya, kerana anaknya Wahab telah ditangkap oleh tentera Muslimin. Beliau berasa gelisah kerana risau bahawa anaknya akan disakiti oleh tentera Muslimin atas kejahatan yang telah dilakukannya. Pada suatu pagi, ketika beliau pergi untuk meminta pertolongan di Kaabah, beliau melihat sahabatnya Safwan ibnu Umayyah dalam kesedihan. Beliau menghampiri Safwan ibnu Umayyah untuk bertanya kabar yang pada ketika itu di sisi Hijr. Kedua-dua mereka bertukar cerita mengenai kejadian yang telah terjadi ketika berlakunya peperangan Badar. Di akhir cerita tersebut, Umar meluahkan rasa beban terhadap hutangnya kepada Safwan. Lalu Safwan berkata untuk berjanji melunaskan hutangnya dengan syarat agar beliau membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu datang ke kota Madinah. Umar meminta agar apa yang diceritakan oleh kedua mereka pada ketika itu dirahsiakan oleh seseorang. Mendengar kepada kata-kata itu, Umar pulang dengan api kebencian kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu mengasah barang miliknya dan ditaburkan sedikit racun di hidungnya. Pada keesokan harinya, beliau pergi ke kota Madinah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba di masjid kota Madinah, beliau melihat Umar al-Khattab sedang bercakap bersama tentera Muslimin yang lain, dan pada ketika itulah Umar al-Khattab melihat Umar bin Wahab. Dengan segeranya Umar menemui baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu tentang kehadiran Umar bin Wahab. Mendengar kepada itu, baginda sallallahu alaihi wasallam menjemput Umar bin Wahab untuk datang menemuinya. Pada awal pertemuan, Umar merahsiakan niat beliau yang ingin membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun, niat yang dilakukan oleh Umar bin Wahab telah diketahui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda menceritakan semula apa yang telah terjadi ketika berada di sisi Hijr. Dan pada ketika itu, Umar bin Wahab mengucap dua kalimah syahadat dan memeluk agama Islam. Umar bin Wahab telah melalui ilmu agama Rasulullah SAW sepanjang beliau berada di kota Madinah. Setelah sekian lama, akhirnya beliau meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang ke kota Mekah agar beliau boleh menyampaikan agama kepada masyarakat yang berada di kota Mekah. Majoriti masyarakat di kota Mekah telah memeluk agama Islam, dan Umar bin Wahab juga telah mengajak sahabat baiknya iaitu Safwan ibnu Umayyah untuk mendalami agama Islam. Antara kesan etika dalam muamalat yang boleh dikaitkan dengan tokoh Umar bin Wahab ini tadi ialah yang pertama,
bin Wahab ini tadi, dapat kita lihat bahawa dia menggunakan inisiatif yang salah dalam menyelesaikan hutangnya. Beliau telah menggunakan bantuan dan sumber yang salah, iaitu mengikut perjanjian yang telah dibuat oleh Safwan Ibnu Umayyah kepadanya. Antara perjanjian tersebut ialah Safwan Ibnu Umayyah akan menyelesaikan hutang Umair bin Wahab apabila Umair berjaya membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengikut kepada kisah ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 168, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang bermaksud, "Wahai sekalian manusia, janganlah kamu makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu." Jelas kepada kita bahawa sebagai umat Islam, iaitu kita perlu mendapatkan sumber yang halal untuk menyelesaikan hutang dan sebagainya. Poin yang kedua pula, Umair bin Wahab mencari keberkatan hidup setelah memasuki Islam. Seperti yang dapat kita lihat kepada kisah Umar ini tadi, beliau bersungguh-sungguh dalam mencari keberkatan hidup setelah memasuki agama Islam bersama baginda sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Madinah. Apabila beliau berjaya menjalani agama Islam dengan betul-betul, beliau meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke kota Mekah bagi menyampaikan agama Islam kepada masyarakat Islam. Hal ini bersesuaian kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Taubah ayat 105 yang bermaksud, "Dan katakanlah wahai Muhammad, berimanlah kamu akan segala, yaitu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan." Poin yang ketiga pula, Umair bin Wahab menepati apa yang telah dijanjikan. Melihat kepada kesan ini, kita dapat lihat bahawa Umair bersungguh-sungguh untuk menepati janjinya, seperti mana yang telah terjadi kepada Umar bin Wahab apabila beliau mempunyai hutang yang besar dan banyak. Kali ini beliau mengambil masa yang terlalu lama untuk melunaskan hutangnya dan mengakibatkan tempoh yang ditetapkan kepadanya telah pun melebihi tempoh yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, dapat kita lihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 34 yang bermaksud, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai dipertanggungjawabkan." Dari hadis dalil tersebut jelas pada kita bahawa apa yang perlu kita lakukan apabila kita telah berjanji kepada sesuatu perkara, hendaklah kita tunaikan walau apa sekalipun caranya. Untuk poin yang terakhir, mempunyai sikap sedia membantu untuk masyarakat yang lain. Poin ini merupakan poin terakhir bagi kesan yang boleh kita kaitkan kepada tokoh ini tadi. Poin ini boleh kita lihat kepada selepas penghijrahan Umair bin Wahab setelah berjumpa dengan Rasulullah dan mendalami agama Islam, lalu bersedia untuk berusaha menyampaikan agama Islam kepada masyarakat yang masih belum memeluk agama Islam. Yang dapat kita kaji untuk poin yang ketiga ini yang boleh kita kaitkan kepada poin kita sebelum ini, iaitu Islam telah meletakkan pencapaian objektif syariah melalui pemahaman yang jelas, pegangan yang kukuh serta amalan yang konsisten terhadap konsep-konsep tauhid, khalifah dan ibadah birah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam telah menggerakkan konsep-konsep ini melalui unsur-unsur keadilan sosial dan kepentingan dalam masyarakat. Apabila konsep-konsep ini diterjemahkan kepada sistem nilai, hal ini menunjukkan kepada kita bahawa Islam telah mengintegrasikan di antara fakta dan nilai serta membentuk satu sistem keilmuan berasaskan rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tanggungjawab sosial. Untuk poin yang pertama, teguh dalam memperjuangkan agama Islam. Bagi kepentingan etika yang ada pada tokoh ini tadi ada antara etika
apabila beliau telah memasuki Islam, beliau menjadi seorang yang mempunyai keyakinan yang tinggi serta bersifat amanah di mana beliau menyampaikan agama Islam di kota Mekah. Hal ini boleh dikaitkan kepada kesan etika muamalat kita. Dalam pelaksanaan muamalat dapat kita lihat bahawa kita hendaklah melaksanakan sebahagian tugas iaitu menjaga agama Islam. Hal ini jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 72 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan berkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Dari dalil di atas jelas dari dalil tersebut jelas menyatakan kepada kita bahawa sebagai khalifah di muka bumi ini, kita dipertanggungjawabkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup baik dari alam ataupun lingkungan sosial, kerana ini merupakan tugas daripada khalifah dalam upacara menformasikan bumi. Hal ini menurut kepada Marjid, beliau menegaskan bahawa muara dari semua prinsip kekhalifan manusia adalah dalam memformasikan manusia. Sebagai contoh untuk pada masa kini telah banyak program realiti dakwah seperti pencetus ummah, da'i, imam muda dan lain-lain. Menurut kepada program realiti dakwah ini dapat membantu ramai masyarakat di luar sana untuk mendalami agama Islam dan menyampaikan agama tersebut kepada masyarakat di luar sana, sama ada yang Islam ataupun bukan Islam, untuk mengenali Islam ini dengan lebih mendalam. Hal ini merupakan salah satu inisiatif yang terbaik untuk kita kerana ia adalah salah satu cara yang sangat mudah dalam menyampaikan ilmu agama. Poin yang kedua pula, mengamalkan sikap amanah dalam suatu perkara. Untuk poin yang kedua pula, mengamalkan sikap amanah dalam sesuatu perkara. Seperti yang kita dapat lihat pada tokoh ini tadi, beliau mempunyai salah satu nilai yang baik iaitu bersikap amanah. Amanah dalam melakukan pekerjaan ataupun dalam urus niaga hendaklah ada pada setiap peniaga. Hal ini jelas dinyatakan kepada kita dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8. Dan orang-orang yang memelihara amanat iaitu yang dipikulnya dan janjinya. Seperti dalil tersebut dapat kita simpulkan bahawa sebagai umatnya kita hendaklah menjaga amanah yang kita pikul selama mana kita hidup di muka bumi ini. Malah kita juga hendaklah amanah dalam mengatakan janji kita kepada orang lain. Sebagai contoh, Umair bin Wahab ini telah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang ke kota Mekah untuk meneruskan dan menyampaikan agama kepada masyarakat di sana. Hal ini dapat kita kaitkan kepada isu-isu konvensional dalam perniagaan yang ada pada masa kini, seperti seseorang itu mengusahakan sesuatu perniagaan, hendaklah seseorang itu memegang amanah yang telah ditetapkan. Sebagai tambahan, hendaklah apabila peniaga tersebut amanah dalam perniagaannya, peniaga itu akan berlaku jujur dalam kejuakaraan terhadap perniagaannya. Kebanyakan peniaga pada masa kini mengambil inisiatif yang mudah untuk berjaya. Sebagai contoh, mereka mengambil rasuah ataupun menggunakan jalan yang mudah untuk mengusahakan perniagaan mereka dalam tempoh yang singkat. Hal ini bercanggah kepada apa yang telah diajarkan oleh Islam kepada kita. Dalam Islam, kita diajar agar bersikap amanah dalam melakukan apa jua urusan. Lebih-lebih lagi apabila ia berkait rapat dengan perniagaan. Poin saya yang ketiga pula, bersikap jujur dalam mengusahakan sesuatu perniagaan atau lain-lainnya. Bersikap jujur hendaklah diterapkan dalam diri seseorang agar sentiasa perbuatan dan kelakuan yang dilakukannya adalah perkara yang baik. Malah dari sikap jujur yang ada pada seseorang itu dapat membantu dirinya agar tetap dipercayai dalam apa jua yang dilaluinya. Hal ini
ini dapat kita jadikan daripada situasi yang ada pada masa kini, iaitu sesebuah kawasan itu berlakunya bencana. Pihak kedai yang menjual barang asas seperti beras, tepung, gula dan sebagainya hendaklah berlaku jujur kepada pembeli mereka. Sebagai tambahan, melalui sikap jujur yang ada pada peniaga itu tadi dapat mendapat perhatian daripada pembeli yang kerana sikap jujur yang ada itu tadi. Dari sudut pandangan Islam pula, sikap jujur ini telah diterapkan oleh baginda SAW dalam urusan jual beli. Hal ini kerana pada suatu ketika dahulu, apabila Rasulullah SAW pergi ke kedai untuk melihat barangan yang dijual oleh peniaga, beliau mendapati salah seorang peniaga di pasar tersebut telah menyembunyikan salah satu barang jualannya yang telah rosak agar tidak dilihat oleh pembelinya yang lain. Untuk poin yang terakhir, mempunyai keberanian yang tinggi. Keberanian ini merupakan salah satu kesan etika yang boleh digunakan dalam pendapatan kajian ini. Hal ini kerana mengikut kepada sejarah yang ada pada tokoh ini, dapat kita simpulkan di mana beliau seorang yang mempunyai keberanian yang tinggi. Seperti yang kita tahu, pada masa ini banyak periklanan yang diwar-warkan kepada masyarakat seperti pelaburan saham ataupun skim cepat kaya. Dengan adanya periklanan ini tadi, ramai masyarakat tertarik untuk menyertai peraduan tersebut tanpa usul periksa terlebih dahulu. Hal ini jelas menyatakan bahawa masyarakat pada masa kini mempunyai keberanian yang tinggi dalam menyertai apa-apa jua program tanpa usul periksa. Hal ini boleh mengakibatkan kesan negatif kepada mereka apabila mereka ditipu oleh penganjur yang sedia ada. Dapat kita lihat di sini bahawa ramai masyarakat berani untuk menyertai apa jua program, namun berani tanpa usul periksa terlebih dahulu adalah merupakan salah satu cara yang salah dalam menyertai apa jua program yang dianjurkan, lebih-lebih lagi apabila ianya berkait kepada wang mereka sendiri. Salman Al-Farisi merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal dalam sejarah dan pemikiran Islam. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang beranutan Majusi yang tinggal di Iran dari sebuah perkampungan Parsi yang dikenali sebagai Isfahan Lama. Ayah kepada Salman Al-Farisi merupakan seorang yang berpengaruh dan kaya di dalam kalangan penganut Majusi. Salman Al-Farisi merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang mana terkenal dalam sejarah dan pemikiran Islam. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang beranutan Majusi yang tinggal di Iran dari sebuah perkampungan Parsi yang dikenali sebagai Isfahan Lama. Ayahnya seorang yang berpengaruh dan orang kaya raya dalam kalangan penganut Majusi. Ayahnya seorang yang kuat berpegang kepada agama Majusi, iaitu agama yang menyembah api. Dan Salman Al-Farisi merupakan salah seorang yang ditugaskan untuk menjaga api Majusi yang mereka sembah tersebut daripada terpadam. Hari, ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak dapat menguruskan lagi tanah pertanian yang luas kepunyaannya dan telah menugaskan Salman untuk mengambil alih tugasan tersebut. Ayahnya memesan untuk segera kembali ke rumah setelah selesai urusan. Namun, dalam perjalanannya ke ladang, beliau melintasi sebuah gereja yang dianuti oleh kaum Nasrani yang telah melakukan sembahyang dan memuja Tuhan. Beliau mula berkenalan dengan agama Kristian tersebut dan memberitahu kepada ayahnya yang beliau berminat untuk menganuti agama Kristian. Kerana kecintaan yang keterlaluan kepada anaknya dan kebimbangan anaknya bertukar agama, beliau telah dimasukkan ke penjara dan kaki dirantai. Pada suatu hari, Salman bertekad untuk melarikan diri.
dengan bantuan orang Nasrani dan mengikuti rombongan paderi ke Syria. Beliau bertukar daripada agama Majusi kepada agama Kristian untuk mencari kebenaran agama. Namun, dalam mengikuti rombongan paderi tersebut, beliau mendapati paderi tersebut telah menipu. Walaupun memerintahkan pengikutnya untuk bersedekah, namun hasil itu tidak diberikan kepada golongan yang memerlukan. Malahan, paderi itu mengumpulkan berpundi-pundi emas dan perak untuk digunakan kepentingan diri sendiri. Salman terkejut dan tidak berpuas hati dengan kelakuan paderi itu dan memberitahu pengikut yang lain. Setelah meninggalkan paderi tersebut, Salman telah berkenalan dengan seorang paderi yang lain yang mengikut ajarannya. Salman telah melalui proses pencarian hakikat kebenaran beberapa kali dengan agama Kristian. Sepanjang menganuti agama Kristian, beliau telah mengembara ke Syria, Mosul, Nasibin dan Amuriah. Semasa mengikuti paderi di Amuriah, beliau bekerja sebagai peternak sapi dan kambing bagi menyara hidup. Beberapa kali kemudian, paderi itu meninggal dan sempat memberitahu untuk mengikuti Nabi akhir zaman yang dijanjikan, dan terdapat tanda awal kenabian yang mana lelaki itu tidak makan bahan sedekah namun akan makan bahan hadiah, dan terdapat tanda kenabian pada bahunya. Salman bertolak dari Amuriah ke Madinah. Dalam perjalanannya ke Madinah, beliau berjumpa dengan sebuah rombongan puak Badui Kalbi yang menjadi penunjuk arah. Namun, beliau telah dikhianati dan dijual sebagai hamba kepada salah seorang berbangsa Yahudi yang memiliki kebun. Pada beliau sampai ke sana, proses hijrah Nabi SAW bermula. Pada suatu hari, beliau terdengar perbualan majikannya akan kedatangan Nabi yang datang dari kota Mekah. Alangkah gembiranya beliau ketika itu. Beliau telah pergi ke Kuba untuk berjumpa dengan Nabi SAW dengan membawa buah-buahan dan kurma. Jelas tanda-tanda yang diceritakan oleh paderi tersebut dan memberitahu kisah perjalanan hidupnya kepada Nabi SAW. Akhirnya, beliau memeluk agama Islam pada tahun 1 Hijrah bersama 623 Masihi, dan berkat pertolongan Rasulullah dan para sahabat menebus beliau dari perhambaan tuannya. Dalam menganuti agama Islam, beliau telah menyertai perang Khandaq bersama dengan Rasulullah SAW, yang mana ketika itu orang musyrikin Mekah serta kaum Yahudi yang ingin menyerbu kota Madinah dan telah menghimpun seluruh kabilah Arab untuk mengepung Madinah. Beliau mencadangkan supaya tentera Islam menggali Khandaq, parit sepanjang jalan datar untuk menutup jalan masuk ke kota Madinah sebagai taktik melawan musuh, dan ianya mendapat perakuan daripada Rasulullah SAW. Mereka yakin bahawa kebenaran dari Allah itu akan datang, dan sesudah ujian yang dilalui itu dan akhirnya kemenangan dimiliki tentera Islam. Berdasarkan kepada kisah Salman Al-Farisi tadi, dapat kita lihat bahawa beliau sangat tekun dalam berusaha untuk mencari hakikat agama kebenaran dan menemukan beliau dengan agama Islam. Beliau merasakan agama asalnya sesat dan nekat untuk mengikuti rombongan paderi Kristian. Beliau telah menyertai beberapa rombongan paderi Kristian daripada Syria, Mosul, Nasibin dan Amuriah sebelum berjumpa dengan Nabi SAW. Prinsip kebenaran ini boleh diterapkan dalam etika muamalat dalam Islam, yang mana setiap aktiviti yang dilakukan hendaklah berpandukan kepada kehendak syariah Islam itu sendiri. Kebenaran yang dimaksudkan ialah mengutamakan konsep halal dan haram sesuatu aktiviti dan menghindari daripada perkara yang diharamkan dalam perniagaan seperti riba, menipu, rasuah dan lain-lain lagi. Dalam Islam, perniagaan itu dianggap sebagai salah satu ibadah seperti mana yang kita tahu Nabi SAW sendiri terlibat dalam urusan perniagaan. Seterusnya, Salman Al-Farisi seorang yang berani, yang mana ianya ditunjukkan ketika mengikuti salah satu peperangan Islam iaitu Perang Khandaq, yang mana beliau telah menyumbangkan idea semasa menyertai peperangan tersebut dengan mencadangkan penggalian parit di sekeliling kota Madinah dan mengusulkan kepada Nabi SAW sebagai suatu strategi melawan tentera musuh, dan strategi ini belum diketahui oleh masyarakat musyrikin Mekah. Dengan strategi yang dicadangkan oleh beliau dan berkat kesungguhan dan ketekunan tentera Islam dalam menjayakan peperangan tersebut, akhirnya kemenangan dimiliki oleh tentera Islam.
Keberanian ini amat diperlukan dalam perniagaan kerana kita tahu peluang untuk menghadapi risiko kerugian bakal ditanggung oleh seseorang peniaga. Namun, aktiviti perniagaan sangat digalakkan kerana mampu meningkatkan kesejahteraan dan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi Islam. Seseorang yang berusaha mencari rezeki yang halal dalam bidang ekonomi dan menyediakan berbagai-bagai barangan yang memenuhi segala keperluan dan kehendak orang-orang lain adalah fardu kifayah. Mengetahui konsep perniagaan mengikut syaraf oleh peniaga Islam amat penting supaya dapat menjanakan keuntungan yang setimpal dengan pengorbanan masa dan wang setelah kesanggupan menghadapi sebarang risiko sepanjang perniagaan. Salman Al-Farisi merupakan seorang yang bertanggungjawab dan amanah. Umar Ibn Al-Khattab telah memilih Salman Al-Farisi untuk menjadi seorang gubernur di Al-Madain yang terletak berdekatan Baghdad untuk bersama-sama memikul tanggungjawab melaksanakan syariat Allah. Pada mulanya, beliau menolak jawatan tersebut kerana berpendapat bahawa ianya merupakan tanggungjawab yang berat dan mengkhuatiri tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik. Beliau mendapati terdapat segolongan manusia yang teraniaya kerana tidak mendapat perhatian daripada pemimpin atasan yang tidak mengambil berat akan kebajikan rakyatnya. Sepanjang beliau menjadi gubernur, beliau sama sekali tidak mengambil gaji, malahan diberikan kepada rakyat yang memerlukan. Allah memerintahkan kepada hamba-Nya agar melakukan tolong-menolong dalam kebajikan, tidak kira siapapun kita. Di sini kita dapat lihat bahawa beliau sangat amanah dan bertanggungjawab sepanjang perkhidmatannya dengan sentiasa mengutamakan kebajikan rakyatnya. Beliau sendiri melibatkan diri dalam perniagaan bagi mencari nafkah, menyara kehidupan keluarganya dengan mengambil upah menganyam bakul daripada daun kurma. Kajian yang diperolehi dalam mengenal pasti tokoh Islam iaitu Salman Al-Farisi yang sangat menonjol dalam sejarah dan pemikiran Islam semasa keriwayatan hidupnya kerana ciri-ciri keunggulan perwatakan yang dapat memberi panduan etika dalam memberi kesan muamalat Islam. Walaupun pada hakikatnya semasa kehidupan beliau tidak banyak melibatkan diri dalam perniagaan secara langsung, namun etika yang mulia dapat diaplikasikan dalam perniagaan seperti mana yang ditunjukkan para nabi, para sahabat serta tokoh-tokoh Islam sebelum ini yang banyak melibatkan diri dalam aktiviti perniagaan wajar dijadikan panduan kepada peniaga mukmin kontemporari. Pertama, penyebaran maklumat palsu. Kepenggunaan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih sangat berpengaruh pada masa kini, yang mana ianya digunakan sebagai modus operasi penyebaran bagi mengebahkan maklumat dan informasi. Kemunculan pelbagai media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Facebook dan seumpamanya digunakan dalam dunia komunikasi antara manusia di alam maya. Namun, terdapat segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab menggunakan medium teknologi ini dalam menyebarkan maklumat palsu yang mana penerimaan maklumat dan informasi tanpa sebarang tapisan. Ianya sedikit sebanyak memberi kesan kepada pengguna yang mana timbulnya kegusaran dalam kalangan masyarakat mengakibatkan pasaran produk menjunam dan sedikit sebanyak merancatkan perkembangan ekonomi. Pelabuhan saham bercanggah syaraf. Perkembangan bidang perniagaan tidak hanya tertumpu kepada konsep jual beli barangan, malahan ianya melibatkan bidang pelaburan yang semakin berkembang pesat yang menjadikannya sebagai salah satu aktiviti utama dalam ekonomi dunia. Islam sangat menggalakkan pertumbuhan harta dan pelaburan bersama bagi mengangkat taraf hidup dan ekonomi Islam untuk mengurangkan kadar kemiskinan dalam masyarakat. Menurut Islam, pelaburan amat digalakkan, namun ianya perlulah bebas daripada elemen-elemen negatif seperti riba, spekulasi, perjudian dan ketidakpastian. Contoh jenis pelaburan konvensional pada masa kini ialah pelaburan masa hadapan, yang mana merupakan suatu tanggapan dalam sebuah kontrak masa hadapan untuk membeli atau menjual suatu barangan pada harga yang ditetapkan pada satu tarikh untuk masa hadapan. Cara dan skemanya tidak dibenarkan oleh syariah, yang mana pinjaman berasaskan riba seperti simpanan tetap, bond dan konvensional. Akhir sekali, kegiatan pecah amanah dan rasuah. Sebahagian para peniaga yang dikuasai dengan sifat-sifat yang tercela kerana sifat tamak yang telah dikaburi dengan keindahan dan kemewahan dunia.
Orang yang pecah mana tidak akan melaksanakan apa yang telah dipertanggungjawab kepadanya dan berdepan dengan krisis integriti dalam kalangan para peniaga. Contoh mudah pecah mana yang terjadi di Malaysia pada zaman kontemporari adalah kes penyelewengan dan kes mengambil rasuah menggunakan cara duit kopi ataupun duit under table dalam perniagaan dengan menghulurkan sedikit wang ringgit meminta bantuan dari orang-orang terpenting dalam mendapatkan peluang perniagaan yang luas. Mereka berselindung dengan berpendapat bahawa dengan cara pertolongan ini dapat membawa keuntungan yang berlimpah sehinggakan mereka tidak sedar bahawa demikian akan menghakis keberkatan dalam perniagaan. Elemen pengurusan yang cekap dan berkesan amatlah penting dalam mengendalikan sebuah organisasi dalam perniagaan kerana ianya merupakan cerminan kepada kecemerlangan sebuah organisasi. Berpegang kepada nilai etika jujur, amanah dan tanggungjawab amatlah penting dalam aktiviti perniagaan kerana Islam sangat mengambil berat akan nilai-nilai etika tersebut kerana ianya akan membawa kejayaan di dunia dan di akhirat. Jelaslah bahawa Salman Al-Farisi dikenali sebagai seorang tokoh sejarah Islam yang paling menonjol kerana kepribadian beliau yang sangat mulia menyebabkan ramai yang senang mendekatinya. Beliau juga sangat akrab dan banyak bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga membuatkan beliau antara tokoh sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau telah hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke zaman pemerintahan Islam yang ketiga iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Walaupun beliau tidak banyak terlibat dalam aktiviti perniagaan, namun kepribadian beliau sepanjang kehidupannya boleh diaplikasikan dalam muamalat Islam. Beliau yang dikenali kerana sikapnya yang tidak pernah berputus asa dan berusaha untuk mencari kebenaran agama walaupun telah banyak tukaan yang dilalui semasa beberapa kali bertukar agama sebelum memeluk Islam. Sepanjang memeluk agama Islam, kita dapat lihat betapa zuhudnya beliau dengan Islam sehinggakan sanggup mengorbankan nyawa dalam beberapa peperangan yang diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara peperangan yang disumbangkan oleh beliau ialah Perang Khandaq. Beliau juga dikenali dengan kepribadian yang sederhana dan tidak sama sekali tertarik dengan kemewahan dan kesenangan dunia.